Okey, hai girls. Kita jumpa lagi untuk bahagian seterusnya iaitu pelarasan. Okey, kita ada 10 pelarasan yang sepatutnya kita buat. Tapi hari ini cikgu cuma tunjuk 7 sahaja pelarasan yang kita perlu buat. 3 lagi tu kita akan sambung esok. Sebab banyak sangat kan you all tak boleh buat. Okey, kita mulakan dengan pelarasan pertama. Okey, untuk inventory akhir, semua orang sama. Maksudnya ini markah percuma untuk awak lah. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak ingatkan, semua orang mesti buat jadual ini. Okey, jadual ini perlu tulis dengan pen sebagai draft. Jadi, bila dah siap nanti, snap dekat cikgu dengan picture yang sharp lah. Okay, supaya cikgu boleh check. Okay, so kita mula dengan nombor 1. Pelarasan pertama iaitu inventory akhir. Semua orang sama. Ini bonus mark lah. Cikgu rasa inventory akhir kita ialah 8, 9, berapa tak ingat. So, rujuk balik pengiraan inventory akhir yang kita dah buat. Okay, ini nombor 1. Alright. Pelarasan kedua ialah susut nilai aset bukan semasa. Kita ada 2 pelarasan susut nilai aset bukan semasa iaitu lengkapan dan alatan sukan. Okey, yang pertama lengkapan mestilah ikut kaedah baki berkurangan. Maksudnya di sini semua orang sama kaedah baki berkurangan. Apa yang membezakannya ialah susut nilai awak berapa peratus. Okey, dekat kaki notes kat bawah ni cikgu dah tulis. Boleh rujuk. Susut nilai awak tu boleh pilih antara 5 hingga 10%. Nak buat 5% ke, 7% ke, 10% ke. Okey, dalam arrange ini sajalah. Okey, so pilihlah berapa nombor yang awak suka tu. Awak letak di sini. Okey, contohnya cikgu suka nombor 5. So, cikgu tulis sini 5% setahun. So, di sebelahnya adalah pengiraan. So, you kena buat sendirilah pengiraan tersebut sebab semua orang tidak sama. Yang hanya sama ialah 23,480 tolak 1,699 dapat 21781. Ini sama. Semua orang sama. Tetapi bila dah sampai dekat sini, semua orang dah lain. Sebab apa? Sebab ada yang dapat 5, ada yang nak buat 7, ada yang buat 10. So, kira sendirilah. Ini semasa tingkatan 4 kita dah belajar. Ingat semula. Tak ingat, buka balik buku teks. Sama juga dengan aset bukan semasa seterusnya iaitu alatan sukan. Tetapi alatan sukan kita buat kaedah penilaian semula. Okey, untuk alatan sukan, cikgu nak you all cari sendiri baki awal berapa, belian berapa dan baki akhir berapa. Okey, cikgu nak cari kat mana? Okey, nak cari dekat mana? Tengok soalan. Baki awal di dalam muka surat 2 ataupun dalam jurnal am. Okey, dalam jurnal am. Belian alatan sukan, ini nak tengok kat mana? Dalam urus niaga you all. Dalam urus niaga you all. Baki akhir dekat dalam soalan. Baki akhir dalam soalan. So, cikgu akan snap soalan tu jika ada soalan yang ramai dah buang dalam tong sampah. So, soalan tu nanti cikgu akan snap semula, cikgu akan masuk dalam WhatsApp. Okey? So, ini cuba buat sendiri dan hantar pada cikgu nanti kita semak. Okey, yang seterusnya ialah yuran lapuk.
Semua orang sama. Ini pun markah bonus ni. Okey, yuran lapuk tu merujuk kepada yuran yang belum diterima dalam tempoh lepas kita hapuskan sebagai hutang lapuk. Kita tahu kan hutang lapuk tu apa maksud dia? Maksudnya contoh Pravina berhutang dengan cikgu. Tiba-tiba dia pergi kahwin dengan Bangladesh, dia duduk Bangladesh, so cikgu tak jumpa dia. Bila cikgu tak jumpa dia, cikgu boleh kutip tak hutang daripada dia? Tak boleh, dia dah pergi Bangladesh dah pun. So cikgu assume lah itu sebagai hutang lapuk. Okey, itu contoh ya, jangan marah ya Pravina. Okey, so bila kita sudah dapat hutang lapuk tu, kita catatkan berapa kita dapat. Ini pengiraan cikgu. 1 Mac kita ambil daripada baki bawah-bawah. Ini ada dalam jurnal am. Kemudian kita tengok urus niaga 6 hari bulan dan 24 hari bulan. Ini ada dalam urus niaga. Dan kita akan dapat baki yang kita tak dapat kutip. RM60. So semua ni kita tolak dapat RM60. Okey, so ini adalah markah bonus lah bagi awak. Semua campur je. Okey, peralasan kelima. Peruntukan hutang ragu. Okey, ini lain. Masing-masing lain. Sangat-sangat lain. Jangan nak tiru kawan Okey, peruntukan hutang ragu diwujudkan pada kadar berapa persen? Okey, tengok nota kaki cikgu. Okey, tengok peruntukan ragu. Peruntukan ragu kita 1 hingga 5. So, pilih mana-mana nombor yang awak suka. Nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau cikgu suka nombor 3, cikgu buat 3%. So, berbalik kepada yang atas tadi, tulis kat sini 3%. Okey, jika ada sen pundarkan. Okey, ni dah jawapan dia lah. Okey, ABT darab berapa peratus? 3% tadi kan cikgu pilih kan? 3%. ABT nak ambil kat mana? Kita tengok nota kaki. ABT kita ambil daripada akaun kawalan belum terima. Semua orang sudah buat, betul? So, ambil daripada akaun kawalan belum terima, baki hantar bawah. Okey, baki hantar bawah. Ambil amount itu, letak kat sini. So, amount itu darab peratus, so dapat jawapan. Letak jawapan kat sini. Okey? Okey, pelarasan seterusnya. Nombor 6. Belanja belum bayar. Okey, tengok nota kaki cikgu. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 belanja yang wujud dalam urus niaga kita. Okey, pilihlah suka hati. Maksudnya mana-mana belanja di atas ini, pilih suka hati dan masukkan jumlah belanja yang belum bayar antara amount 100 hingga 500. Kalau cikgu suka RM333, cikgu ambil lah amount RM333. Cikgu suka belanja am. So, kita kembali kepada tadi. Okey, belanja am sebanyak RM333 belum dijelaskan. Okey. Belanja am sebanyak RM333 belum dijelaskan. Itu cikgu punya. Jangan tiru. So, debit belanja am, kredit belanja am belum bayar. Okey. So, fill up sajalah benda yang sama. Okey, belanja sebenar berapa? Kita tengok kat dalam urus niaga. Belanja am cikgu kat mana? Berapa? Tak tahu. Tengok di jurnal penerimaan. Jurnal pembayaran tunai. Ada tulis belanja am. Cari. Lepas tu tambah dengan jumlah yang awak tak bayar ni. Yang ni. Tambah. So, dapat jawapan. Okey.
Okey, cikgu ulang. Belanja, pilih mana-mana yang awak suka. Kemudian amount dia antara 100 hingga 500. Okey, dah pilih, letak di sini. Okey, lepas tu ini belanja apa. Dan ini cari dalam jurnal pembayaran tunai. Okey, cari dalam jurnal pembayaran tunai, letak di sini. Dan amount ini adalah amount ini. Sama. Okey, tambah dan dapatlah jawapan dia. Okey, seterusnya. Belanja prabayar pula nak 2. Oh, cikgu sebut dah 2 kat sini. Nak 2 tau dalam soalan. Okey, yang pertama semua orang sama. Ini pun dapat markah percuma ni. Insurans semua orang sama. Yang tak sama ialah belanja kedua. Okey, yang insurans prabayar ni, ingat tak yang first kali insurans kita bayar 600, betul? Sebab apa? Sebab itu ada prabayar sebanyak 5 bulan. Sepatutnya sebulan hanya bayar 100. So, prabayar kita ialah 500. Ini semua orang faham kot, kan? Okey, yang kedua, ini fill up balik. Apa dia contoh dia ni? Okey, yang tadi cikgu dah ambil belanja betul? So, cikgu ambil yang lain pula. Jangan sama. Okey, cikgu ulang. Yang ini nombor 6 dan 7 jangan sama. Nombor 6 cikgu pilih belanja So, nombor 7 cikgu pilih belanja lain. Contohnya sewa ke, kadar bayaran ke, promosi ke, tulis kat sini. Dan tulis kat sini. Berapa amount? Samalah antara 100 sampai 500. Pilih nombor berapa awak suka. Lepas tu belanja apa? Okey, belanja apa yang sebenarnya dekat dalam mana? Dalam urus niaga. Cari belanja awak tu berapa. Kemudian, maka belanja apa? Contoh sewa sebenar ialah, caranya belanja dalam urus niaga tolak belanja yang awak pilih. Amount ini. Letak kat sini. Okey, amount ini letak di sini. So, belanja yang dalam urus niaga iaitu jurnal pembayaran tunai. Tengok, jurnal pembayaran tunai awak berapa? Letak kat sini. Tolak, ini amount yang suka hati awak tadi. Okey, dan dapatlah jawapan. So, setakat ini dahulu kita punya pelarasan. Kita ada lagi 3 pelarasan yang itu cikgu akan sebut selepas ini. So, ini settlekan dulu. Dah settle, siap. Baru kita terus masuk pelarasan seterusnya. Okay, good luck.